irreplaceable. Saya Amanda ID 8 dari kelas 5 Akor akan membentangkan tajuk bab 9.1 Satelit. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semulajadi yang mengorbit bumi. Selain satelit semulajadi, terdapat banyak satelit yang diperbuat daripada manusia yang mengorbit bumi. Terdapat 5 jenis orbit satelit, iaitu orbit tinggi bumi, orbit rendah bumi, orbit sederhana bumi, orbit geosegerak dan juga orbit geopegun. Ketinggian untuk orbit tinggi bumi adalah sama atau lebih daripada 35.780 km. Ketinggian untuk orbit rendah bumi adalah 180 sehingga 2000 km. Untuk orbit sederhana bumi pula, ketinggiannya adalah 2000 sehingga 35.780 km. Ketinggian untuk orbit ini ialah 35.786 km dan satah orbit ini mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Ketinggian untuk orbit geopegun adalah 35.786 km dan satah orbit ini pada satah khatulistiwa. Terdapat dua bentuk orbit, iaitu bulatan sempurna dan elips. Orbit GEO ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO dan HEO ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigee. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Terdapat satu kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Ini adalah gambar cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Kenderaan pelancar dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja (ELV) dan juga kenderaan pelancar guna semula (RLV). Stesen Angkasa Antarabangsa atau boleh dipanggil sebagai ISS merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah dan CSA daripada Kanada. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS. Keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai sama sekali. Contoh aktiviti iaitu terjun udara dalaman atau boleh disebut sebagai indoor skydiving. Peserta akan merasai keadaan sifar graviti kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya. Namun udara tersebut datang pada arah yang bertentangan. Akhir sekali, terdapat dua kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Antaranya ialah bahan buangan di angkasa lepas atau boleh dipanggil sebagai space junk yang semakin bertambah, dan yang kedua ialah peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Bahan buangan di angkasa lepas atau space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Semakin banyak space junk di angkasa, semakin tinggi resiko perlanggaran satelit dengan space junk. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan perlanggaran dengan space junk.
Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respons terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Kesimpulannya, kita haruslah mengurangkan objek buatan manusia pada orbit rendah bumi agar space junk semakin berkurangan. Sampai di sini sahaja pembentangan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis. Semoga pembentangan saya dapat memberikan manfaat kepada awak semua.